Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan berkatakan berkenaan dengan sejarah sains dan teknologi dalam Islam. Mengapa kita perlu mempelajari sejarah sains teknologi ini? Yang pertama, di dalam surah Al-A'raf ayat 176 yang bermaksud, maka ceritakanlah kisah-kisah itu supaya mereka berfikir. Jadi tujuan mengkaji sejarah ialah untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terdahulu supaya menjadikan iktibar. Dalam surah Yusuf ayat 111 yang bermaksud, demi sungguhnya kisah-kisah Nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Dan seterusnya ialah tujuan mempelajari sejarah ini ialah untuk mengetahui sumbangan sarjana sains Islam yang memberi sumbangan besar di dalam bidang teknologi. Yang seterusnya ialah untuk menyedarkan masyarakat Islam berkenaan dengan sumbangan generasi-generasi dahulu yang seagama dengannya, dan seterusnya membangkitkan semangat bekerja dan menerima ilmu ke arah bentukan masyarakat yang lebih tinggi. Kalau kita lihat sains teknologi di zaman awal, iaitu zaman Nabi Adam AS, dalam surah Al-Baqarah ayat 31 yang bermaksud, dan dialah telah mengajarkan, dan dia iaitu Allah telah mengajarkan Nabi Adam akan nama-nama benda-benda dan kegunaannya. Kemudian diajukan kepada malaikat. Lalu Allah berfirman, terangkanlah kepada aku nama-nama benda ini semuanya jika kamu golongan orang-orang yang benar. Jadi maksudnya Allah telah mengajar kepada Nabi Adam nama-nama benda, bermaksudnya kegunaan benda itu. Dalam cerita Nabi Nuh, iaitu Nabi keempat selepas Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh. Ilmu sains dan teknologi iaitu dari Nabi Nuh ialah tentang pembuatan kapal. Untuk membina kapal, secara logiknya dia perlukan menguasai berbagai-bagai bidang ilmu geografi, ilmu pelayaran, ilmu fizik, ilmu pertukangan, matematik dan sebagainya. Seterusnya, untuk mengemudikan kapal ini, untuk menggerakkan kapal ini, dia kena ada ilmu geografi, ilmu astronomi. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 27 yang bermaksud, buatkanlah bahtera dengan pengawasan dan kawalan kami dan dengan panduan wahyu kami. Jadi kapal tersebut dilaporkan telah dijumpai oleh orang-orang yang terdahulu dalam tamadun Babylon di Gunung Judi di timur utara semenanjung Ibnu Umar di Kurdistan. Ia diperbuat dengan menggunakan sebahagian besar daripada kayu. Panjangnya 300 hasta dan lebarnya 50 hasta sebagaimana tercatat dalam kitab Taurat. Kemudian kalau kita tengok teknologi di zaman Nabi Ibrahim AS, iaitu beliau mewarisi kepakaran ilmu bintang daripada bapanya, iaitu pemerhatian Nabi Ibrahim AS mungkin dipengaruhi oleh amalan bapanya Azar dan penduduk setempat yang membina alat-alat tertentu untuk melihat bintang-bintang di langit dan sebagai cara penyembahan. Dalam surah Al-An'am ayat 75 dan yang bermaksud, dan demikianlah kami perlihatkan pada Ibrahim tanda-tanda dan keagungan kami yang terdapat dari langit dan bumi supaya menjadilah dia daripada orang-orang yang penuh yakin. Jadi Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala bimbing dia membina Kaabah. Itu satu daripada teknologi lah dalam pembinaan. Kemudian Nabi Daud,
Allah Ta'ala telah mengajarkan Nabi Daud dalam teknologi pembuatan baju besi. Mukjizat kurniaan Allah SWT padanya ialah kebolehan melembutkan besi sehingga beliau dapat membuat baju dan lingkaran besi dengan tangan saja tanpa menggunakan api. Jadi selepas daripada itu barulah orang gunakan api untuk membuat baju besi. Dalam surah Al-Anbiya ayat 80 yang bermaksud, dan kami mengajar Nabi Adam membuat baju-baju besi untuk kamu bagi menjaga keselamatan kamu dalam mana-mana peperangan kamu, maka adakah kamu sentiasa bersyukur? Itu Allah Ta'ala menyebut. Kemudian dalam surah Sabah ayat 11 yang bermaksud, buatlah baju-baju besi yang luas labuh dan sempurnakanlah jalinannya sekadar yang dikehendaki, dan kerjakanlah kamu amal-amal yang soleh, sesungguhnya aku maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Kalau kita lihat dalam teknologi di zaman Nabi Sulaiman AS, Nabi Sulaiman mempunyai kehidupan yang mewah, kaya dan menguasai manusia, haiwan dan jin. Istana baginda, dindingnya daripada batu pualam, tiang dan pintunya dari emas dan tembaga, atapnya dari perak, hiasan dan ukirannya dari mutiara dan intan belian pasir di taman ditaburi mutiara. Banyak perkara yang tidak dapat diterangkan oleh sains moden berlaku di zaman Nabi Sulaiman, antaranya keupayaan untuk berkomunikasi dengan haiwan, menjadikan jin sebagai pekerja dan hamba, menggunakan sains sebagai menggunakan angin sebagai kenderaan. Dalam surah Sabah ayat 12 yang bermaksud, dan kami kurniakan kepada Nabi Sulaiman kuasa menggunakan angin untuk perjalanannya. Sepagi perjalanannya adalah menyamai perjalanan biasa sebulan, dan sepetang perjalanannya adalah menyamai perjalanan biasa sebulan. Jadi Allah Ta'ala jadikan angin sebagai kenderaan kepada Nabi Sulaiman. Sampai sekarang ini manusia telah mula fikir bagaimana nak terbang. Itulah terciptanya kapal terbang sehingga sekarang. Kemudian kalau kita lihat dalam sejarah kaum Ad, masa kaum Nabi Hud alaihissalam hidup tanpa mengenali, masyarakat masa itu hidup tanpa mengenal dan membuat patung, tanpa mengenali Allah, dan mereka membuat patung yang dinamakan Syamud dan Hatar untuk disembah. Hidup mewah hasil daripada pertanian yang subur dan membina binaan gedung-gedung di dataran-dataran yang tinggi, tapi moral mereka runtuh kerana hidup tanpa hidayah dari Allah SWT. Masyarakat hidup dalam keadaan kejahilan. Kesemuanya dinyatakan dalam surah Hud ayat 50, surah Mu'minun ayat 31, surah Ahqaf ayat 21, surah Al-Haqqah ayat 6. Jadi Allah Ta'ala telah balas kepada kaum Ad yang derhaka ini. Adapun kaum Ad, iaitu daripada kaum Nabi Hud alaihissalam, maka mereka telah dibinasakan dengan angin kencang yang melampau kencangnya. Itu Allah Ta'ala memusnahkan mereka kerana mereka tidak mau menyembah Allah SWT. Begitulah juga di zaman Nabi Musa alaihissalam, iaitu teknologi zaman Fir'aun. Dalam surah Al-Fajr ayat 10, dan Fir'aun yang menguasai bangunan-bangunan yang handal dan kukuh. Bangunan-bangunan yang dibina oleh Fir'aun kekal sehingga kini, yang kita lihatlah seperti piramid. Itu teknologi zaman itu. Mana teknologi itu telah ada zaman dahulu. Oleh kerana itu kita lihat pengajaran daripada kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun ini dapat disimpulkan bahawa mereka ini mendustakan Allah, walaupun mereka itu mempunyai kepandaian dalam pembinaan dan sebagainya, tapi mereka menderhakai Allah Ta'ala dan Allah menghancurkan mereka. Jadi kejayaan-kejayaan duniawi ini kalau dimanfaatkan kepada jalan Allah, mereka bersyukur, maka Allah Ta'ala tambahkan lagi. Kalau mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala lenyapkan. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, Allah Ta'ala tambah lagi. Kalau kamu kufur, ingkar perintah Allah Ta'ala binasakan.
Kemudian kita lihat di zaman Rasulullah, macam mana sains teknologi di zaman Rasulullah. Sains dan teknologi di zaman Rasulullah, iaitu dia meletakkan asas pada sains dan teknologi melalui penguasaan ilmu. Sains perlu berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Wahyu pertama yang diturunkan menyuruh manusia membaca dan mengkaji. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi pertapakan sains Islam di Madinah dan di Mekah, iaitu yang membina, Rasulullah telah membina Masjid Quba, masjid yang pertama sekali, dan pembinaan semula Kaabah. Kemudian itu zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah ni banyaklah, selain pada pembinaan, Rasulullah berkenalkan perubatan, matematik, astronomi, sebagainya lah. Dan kemudian zaman Khulafa Ar-Rasyidin, zaman perluasan wilayah Islam ni memasuki Rom dan Parsi. Kemudian pertembungan ilmu Islam dengan ilmu tradisi Yunani, Romawi dan Parsi ini telah bila bertembung dengan Islam, jadi orang Islam telah mengubah sesuai mengikut cara Islam. Kemudian falsafah Yunani mula dikenali, mempunyai pengaruh terhadap ilmu tasawuf sampai sekarang. Sains Yunani diperkenalkan pada zaman Umar Al-Khattab, apabila orang Islam menguasai Mesir dan Parsi. Kemudian di zaman kerajaan Bani Umayyah, iaitu yang pusat pentadbirannya ialah di Damsyik. Perkembangan Islam terus meluas. Zaman penguasaan ilmu sains dari tamadun asing ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pengaruh sains Yunani, Romawi, Parsi, Cina dan India ni telah masuk ke dalam negara Islam dan diislamkan ilmu itu. Kemudian pada itu terciptalah beberapa teknologi baru seperti perkapalan, alat-alat peperangan, pertanian dan sebagainya. Penguasaan sains Islam ni melahirkan pelbagai sarjana. Kemudian kalau kita lihat zaman Abbas, kerajaan Bani Abbas ni, pusat keilmuan terletak di kota Baghdad. Di situlah karya-karya telah diterjemahkan secara besar-besaran di satu buah institusi, iaitu Baitul Hikmah. Di situ juga kerajaan telah membina balai cerak, observatorium, hospital. Jadi pencampuran pelbagai-bagai etnik ini telah menghasilkan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Islam. Jadi peranan Baitul Hikmah ini adalah untuk menggiatkan sains dan teknologi yang selaras dengan ajaran Islam. Kemudian kalau kita lihat pula di zaman kerajaan Bani Umayyah yang berada di Andalus, di Spanyol, iaitu muncul di Andalus ini munculnya pusat-pusat keilmuan di kota Cordoba, Granada, Sevilla. Kota-kota ini menjadi tumpuan orang-orang barat mendalami ilmu-ilmu Islam ke arah memajukan tamadun barat sehingga sekarang ini. Jadi ilmu-ilmu Islam telah berkembang di Eropah sehinggalah mewujudkan zaman tamadun sekarang ni. Jadi oleh kerana itu, zaman sains teknologi zaman tamadun ini sebenarnya mereka ambil dari Cordoba, daripada kerajaan Islam Bani Umayyah. Oleh itu, sains dan teknologi yang ada sekarang ini adalah berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi orang-orang yang bukan Islam, mereka telah meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka cuba highlightkan mereka lah sendiri yang mencetuskan zaman moden. Kalau zaman moden itu tak ada dasarnya, macam mana dia nak tercetus? Macam mana dia nak mencetuskan suatu benda yang tidak ada? Cuba kita fikirkan, orang barat, Eropah, Amerika, mereka boleh maju daripada mana? Padahal Eropah sebelum abad ke-11, mereka Dark Ages, tahun yang gelap, kegelapan. Pada abad ke-17 barulah disebut sebagai Renaissance, zaman kebangkitan
mereka nak bangun mesti ada base, mesti ada dasar. Dasar apa? Daripada mana mereka dapat idea-idea yang begitu cepat dan mendadak? Bermakna dia datang daripada suatu tempat, iaitu dari Andalus. Dan kita lihat dalam tamadun barat pun masih lagi sampai sekarang digunakan, misalnya chemistry diguna daripada perkataan Arab, alkimia, sehingga nombor-nombor, kalau nombor Rom, macam mana nak campur 1, 2, 3, nak campur macam mana? Jadi mereka gunakan angka Arab. Sampai sekarang ni satu dunia menggunakan angka Arab, iaitu dari Al-Khawarizmi. Sehingga perkataan Al-Khawarizmi itu pun logaritm tu diambil daripada perkataan Al-Khawarizmi. Jadi maksudnya kejayaan zaman moden ini, sains, teknologi moden, adalah berdasar kepada Islam. Islam itu datang dari Al-Quran, hadis. Jadi secara kesimpulan kita nak bagi tahu bahawa sains dan teknologi ini memang datang dari Adam sampai sekarang, sampai Nabi Muhammad, kesemuanya diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu kita melihat kebesaran Islam, marilah kita sama-sama mempelajari ilmu-ilmu Islam dan mendalaminya, seterusnya kita mentauhidkan kepada Allah dan kita melaksanakan ibadah dalam kehidupan kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.